Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, respon sikit dengar tak? Okey. Okey, hari ni kita sambung lagi. Okey, untuk bab insurans. Okey, bab insurans. Okey, di bawah subtopik. Hari ni kita akan tengok menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Apa dia maksud? Deductible dan co-insurance. Okey, tengok Okey, sekarang ni kita tengok situasi ni. Okey, situasi ni dia kata ni ada satu perbualan antara dua orang. Dia kata kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. Okey, dia alami kerugian 5,500. Okay, syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Okey, baki 200 akan ditanggung oleh Encik. Okey, dia kata mengapa saya tidak mendapat pampasan sepenuhnya. Okey, maksud dia jumlah kerugian dia 5,500 tapi syarikat akan bayar 5,300. So baki 200 ni ditanggung oleh pengunya kereta ni lah. Alright. Sekarang dia kata tengok, terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar. Okey, dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. Antara peruntukan ini disebut sebagai deductible atau co-insurance. Co-insurance ni maksud dia, maksudnya contoh tadi katakan kerugian tersebut 5,500. Okey, 5,500. Okey, tapi syarikat tanggung hanya 5,300 saja. So 200 ni dipanggil sebagai deductible. Okey, deductible. Deductible ni maksud dia separuh polisi pembayar polisi akan bayar. Okey, tengok Jadi tips dia kata baca kita kalau kita nak ambil insurans, kita kena baca kontrak insurans dengan teliti sebelum bersetuju membeli insurans tersebut. Dan terdapat penerangan yang lebih jelas. Okey, mungkin dia kata separuh kena bayar ke, itu disebut deductible. Okey, contohnya katakan kes dia lagi katakan accident tu katakan 10,000. RM 10,000. Okey, kemudian deductible tu katakan 200. Okey, 200 ni deductible sebanyak 200 contoh 200. Maksudnya dia kena bayar berapa? Dia kena bayar 200. Jadi syarikat insurans akan bayar 10,000 tadi tolak 200. Okey, so dapatlah maksud dia syarikat insurans akan bayar sebanyak 9,800. Okey, ni deductible ni lah. Deductible ni biasa dibagi dalam satu polisi. Mungkin deductible dia 200, deductible dia 1,000 dan sebagainya. Okey, ni siapa masuk ni? Okey, Aisyah. Okey, tak apa. Alright. Okey, tengok apa itu deductible? Okey, apa maksud deductible ni? Okay, dia kata deductible adalah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Okey, contohnya 200 ke, 500 ke dan sebagainya sebelum layak membuat tuntutan insurans. Okey, biasanya deductible ni terdapat dalam kontrak insurans harta. Yang pertama harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor saja. Okey, peruntukan ini tidak terdapat pada insurans hayat dan liability lain. Maksud dia satu insurans harta, perubatan dan insurans, kemudian insurans motor sahaja. Okey, tengok contoh Contoh 4 ni dia kata Puan Suhaila ingin membeli insurans motor. Okey, insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible. So deductible dia 300. Okey, deductible dia 300. Kalau dia kena bayar 1,000, so syarikat tolak 300. So syarikat kena bayar 700. Okey. Kalau dia kena bayar contohnya 500, katakan kemalangan tu melibatkan kos 500, so deductible dia kena bayar 300, so syarikat akan cover 200 dan sebagainya lah. Okey, faham Setakat ni faham tak soalan ni? Hello? Okey, dia kata sepanjang tempoh insurans tersebut, dia kata keluar pula ni. Okey, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Okey, kerugian yang dialami pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing. Okey, yang pertama 2,800, kemudian 250 dan kemudian 400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntut
Okey. Jadi kalau dia kena 2,800. Okey. So tolak deductible tadi 300. So berapa yang syarikat akan tanggung? Tolakkan. So 2,800 tolakkan deductible 300. Okey. So berapa yang dia syarikat boleh tanggung? Ni siapa nak masuk ni? Kevin Dunn. Okey. Berapa dia boleh tanggung? Faham tak? Deductible ni maksud dia pemegang polisi kena bayar. So katakan dia alami 2,800. 2,800. Okey. So deductible dia wajib bayar sebanyak 300. So berapa baki dia? 2,500. Maksudnya syarikat insurans hanya bayar 2,500. So soalan dia, nyatakan sama ada boleh menuntut tak? So boleh tak tuntut? Jawapannya boleh lah. So bayaran yang boleh tuntut hanyalah 2,500 sebab dah tolak deductible 300 tadi. Katakan dia mengalami kerugian sebanyak 250. Okey, boleh tak dituntut? Jadi kalau 250 tak boleh kan? Sebab 250 tolak dengan 300 ni wajib dibayar. So tak boleh tuntut lah. Jadi tiada pampasan. Faham? Alright. Seterusnya katakan bulan Ogos dia claim RM400. So RM400 boleh tak tuntut? Boleh tak? Jadi kalau 400 dia kena bayar 300. Boleh tak boleh? Boleh lah kan. So berapa pampasan dia? 400 tolak 300 apa? 100. Maksud dia boleh tuntut sebanyak RM100 sahaja. Faham tak ni? Itu maksud deductible. Okey, faham tak? Faham ke tak faham setakat ni? Faham Alright, deductible. Okey, tengok. Seterusnya tengok. Okey, dalam insurans motor dia kata, pemegang polisi ni bertanggungjawab menanggung deductible wajib. Okey, kalau dalam polisi itu ada deductible sebanyak dia kata, dalam polisi motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak 400. Maksud dia 400 ni wajib lah. Katakan dia kena 1,000, dia kena, katakan kemalangan jalan raya tu dia perlukan 10,000. So deductible 400, so dia bayar apa? Jadi 10,000 tolak 400, dia kena bayar 9,600. Faham tak ni? Okey. Sekiranya kenderaan yang diinsurankan itu dipandu. Okey, syarat dia kena bayar 400 sekiranya kenderaan yang diinsurankan itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey, katakan syarikat tu kereta tu ayah awak punya contohnya. Okey, anaknya katakan Ahmad, katakan anak dia Siti katakan buat kereta. So Siti tu tak ada dalam senarai nama polisi tersebut. Tiba-tiba ditakdirkan mengalami kemalangan melibatkan kos 5,000. So berapa dia boleh tanggung? Syarikat insurans boleh tanggung dalam kes ni? Berapa? Katakan 5,000 tadi kan, dia kena 5,000 contoh. Yang bawa kereta tu anak dia. Okey, anak tuan tu lah. Okey, anak Pak Kasim ni bawa kereta. Anak Pak Kasim tak ada dalam polisi. So berapa yang dia boleh claim? Berapa cepat? Hello, ada tak ni? Hello, ada tak? Berapa dia boleh claim? Jadi 5,000 ada cikgu saya cakap. Dia kena 5,000. Okey, yang buat kereta tu anak dia tak ada dalam polisi insurans sama. Okey, berapa yang dia boleh claim? 4,600. 4,600. Tolaklah 400. Kan, sebab dia tak ada dalam polisi. Okey, so dia kena bayar, syarikat insurans boleh bayar 4,600. So 400 ni ditanggung oleh pemegang polisi. Okey. Dia kata jika individu yang tidak ada dalam polisi, individu tersebut dinamakan dalam polisi ataupun individu tu ada nama dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. Katakan dia tak nama anak dia Abu. Abu, tapi Abu tu umur dia dia baru dapat lesen, dia umur 20 tahun contohnya. So tak penuhi syarat kan, so kena bayar 400 tadi. Ataupun pemegang lesen, katakan anak dia pula bernama Ali. Lesen sementara. Sementara ni maksud dia lesen L. Ataupun pemegang lesen memandu penuh kurang dari 2 tahun. Dia baru dapat lesen katakan setahun setengah. So kena bayar deductible sebanyak 400. Deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans ataupun yang lain mengikut budi bicara syarikat insurans. Faham tak ni?
Faham ke tak faham? Faham. Faham Alright. Okay, seterusnya tengok contoh nombor 5 pula. Okay, ni rawatan Dia kata Celin, okay, Celin ni nama dia Celin Celin ni okay, mempunyai polisi insurans perubatan. Okay, insurans perubatan nak kes dia okay, dengan deductible dia RM30,000. Maksud dia RM30,000 ni siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung? Deductible tadi siapa yang tanggung? Celin yang tanggung kan? Kalau kena bayar katakan RM10,000. So RM30,000 dia kena tanggung. Faham? Faham tak? So kalau katakan dia buat pembedahan, katakan pembedahan tu melibatkan harga RM20,000 contohnya. So dia boleh claim tak? Tak boleh sebab RM30,000 dia kena bayar sendiri. Katakan pembedahan tu berharga RM50,000. Dia claim tak? Boleh. So tolak dengan 30. So syarikat insurans akan cover RM20,000. Okay, itu maksud dia. Okay, setahun setahun deductible dia RM30,000. Okay. Kemudian sebanyak RM30,000 setahun dengan kad tahunan bernilai RM300,000. Okay, maksimum RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insurans, Celin telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan kos dia RM8,000. Okay, kos dia RM8,000. Pada tahun berikutnya, Celin perlu melakukan pembedahan jantung. Okay, rawatan dia, kos dia RM210,000. Nyatakan jumlah yang ditanggung oleh Celin dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua. Okay, maksud dia tahun pertama, dia kena appendix tadi, kos dia RM8,000. Okay, so RM8,000, dia boleh tak claim dengan insurans? Tak boleh. Kenapa? Sebab deductible dia berapa? Kurang dari RM30,000. So, kos rawatan kurang daripada amount deductible. So, jumlah yang perlu ditanggung oleh Celin adalah RM8,000 lah. So, RM8,000 ni Celin kena tanggung. Okay, pada tahun kedua pula, okay, kos rawatan dia adalah RM210,000. Okay, so, berapa yang syarikat insurans akan tanggung? Jadi tolakkan dengan RM30,000 deductible tadi. So syarikat insurans akan cover RM180,000. Itulah dimaksudkan dengan deductible. Okey, boleh Okey, seterusnya awak buat tengok latihan muka surat apa ni? Okey, awak tengok latihan 91, 92. Okey, muka surat 92 awak buat nombor 7 dan nombor 8 ni. Okey, buat 7 dan nombor 8. Okey, ni yang kita belajar tadi lah. Buat nombor 7 dengan nombor 8. Okey, cuba buat dulu. Okey, nombor 7 dan nombor 8. Yang maksud lambat tu nanti saya akan uploadkan video ni. Awak boleh tengok lah. Okey, ni saya stop dulu recording ni. Awak cuba buat nombor 7 dengan nombor